Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin daripada Allah, maka pada malam ini kita dapat menghidupkan Ramadan Al-Mubarak yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di dalam tazkirah yang ringkas pada malam ini, marilah sama-sama kita melihat salah satu daripada syariat yang menjadi kelebihan kepada Islam. Ketika mana syariat ini datang kepada manusia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui di mana kelemahan manusia dan di mana kekuatan manusia, Allah jadikan di dalam Islam ini ada satu perkara yang berbeza dengan sekalian agama yang lain, iaitulah diajar di dalam Islam ini satu perkara yang dikenali dengan as-sabru, iaitu kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut as-sabru diya, sabar adalah cahaya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam ayat yang agak banyak, antara lainnya wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah kamu dan tidaklah kesabaran itu kecuali semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami menguji manusia dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, dan juga kekurangan jiwa raga. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu juga ada ayat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Istilah sabar ini tidak dikenali sebelum daripada Islam.
apabila Rasulullah datang ke dunia membawa syariat yang sangat bermakna kepada manusia. Salah satu daripada syariat yang membezakan di antara Islam dengan agama-agama yang lain, apabila Allah jadikan sabar sebahagian daripada ibadah. Sabar mendapat ganjaran yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang diajar di dalam Islam ini ada kaedah yang tersendiri, tidak sebagaimana kesabaran yang dipahami oleh masyarakat bukan Islam. Sebagai manusia, walaupun mereka bukan Islam, kadang-kadang manusia ini dia boleh bertindak semacam sabar. Bila berhadapan dengan sesuatu perkara orang bukan Islam, kadang-kadang dia bertahan diri dia. Tetapi mereka bertahan menghadapi ujian ini, mereka tidak tahan sebagaimana umat Islam. Mereka bersabar apabila berhadapan dengan musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi masyarakat bukan Islam, mereka tidak memperolehi apa-apa. Kalau mereka sabar, mereka bertahan dengan ujian, mereka tidak mendapat apa-apa ganjaran di sisi Allah, dan mereka tidak akan merasakan sejenis ketahanan di dalam jiwa mereka. Barangkali mereka akan rasa apa guna dia bertahan begini. Sebab itu kita lihat masyarakat bukan Islam, apabila berhadapan dengan ujian-ujian yang banyak, mereka bertindak membunuh diri. Mereka bertindak membunuh orang lain. Mereka bertindak mengikut hawa nafsu. Alhamdulillah di dalam agama Islam, ketika mana Allah jadikan agama Islam ini naluri dia, agama Islam berhadapan dengan ujian yang berbagai-bagai. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam berhadapan dengan ujian yang sangat dahsyat. Ada di antara mereka yang dibunuh. Ada di antara mereka yang dibelah kepala dengan gergaji. Minhum nushiru bil manashir. Sebahagian daripada Nabi dibelah kepala dengan gergaji, mati syahid. Wa minhum yumshitu bi amsyatil hadid ma taraka duna lahmihi wa 'idhami. Ada di antara mereka yang disikat badannya dengan sikat daripada besi, tidak tinggal kecuali urat dan tulang. Ada di antara mereka yang disola dengan kayu. Ada di antara mereka yang dibakar. Inilah dia keadaan perjuangan Islam. Nasib umat Islam yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu agama Islam ini ketika Allah bentangkan kepada Bukit Bukau, Bukit Bukau tak nak terima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah membentangkan amanah agama kepada Bukit Bukau, Gunung Ganang, mereka enggan menerima amanah ini kerana bebanan agama besar. Akan tetapi diterima oleh manusia yang sangat jahil. Allah menyifatkan sesungguhnya manusia ini sangat jahil. Walaupun manusia ini jahil, Allah jadikan kita menerima bebanan agama menyebabkan kita menjadi manusia yang sangat mulia. Manusia yang terdedah dengan ganjaran-ganjaran yang banyak yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana sifat semula jadi Islam begitu rupa. Kalau Nabi sendiri berhadapan dengan ujian yang banyak, Allah cipta di dalam Islam ini ada ibadah, nama dia as-sabru, kita bersabar. Bila kita bertindak dalam Islam, kita melaksanakan ajaran Islam, kita akan berhadapan dengan cemuhan daripada masyarakat.
berhadapan dengan tindakan-tindakan yang berbagai-bagai daripada masyarakat. Ini adalah naluri Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kesabaran yang berbeza dengan agama lain. Kesabaran di dalam Islam ini menyebabkan umat Islam tahan berhadapan dengan ujian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, apabila dia diuji di peringkat awal, dia memeluk Islam, diletakkan batu yang besar. Mengapa Bilal bin Rabah ini tahan berhadapan dengan ujian ini? Dia sanggup menyebut ahadun ahad, ahadun ahad, walaupun nyawa berada di halkum. Kerana dia memahami kesabaran yang ada dalam Islam. Mengapa Nabi Nuh alaihi salam tahan menyampaikan dakwah 950 tahun walaupun pengikut dia kurang lebih 50 orang? Kerana dia memahami sabar yang ada di dalam Islam. Mengapa Rasulullah dapat meneruskan agenda Islam? Ketika Allah memerintah Rasulullah dengan perintah yang tak logik pada akal manusia. Waktu Nabi tidak ada pengaruh, tidak ada penyokong, Allah buat turun ayat, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, kamu mesti mengiklankan dakwah kamu. Kamu mesti buat ceramah umum. Jangan duduk main bisik-bisik lagi. Jangan duduk main cara rahsia. Hendaklah kamu iklankan dakwah kamu. Jangan kamu hirau kepada orang-orang musyrikin. Bila Rasulullah iklankan di atas bukit Safa, bermulalah era baru perjuangan Rasulullah. Baginda berhadapan dengan ancaman yang sangat dahsyat. Mengapa Rasulullah tahan berhadapan dengan ancaman ini? Dan mengapa Rasulullah mengubah cara dakwah daripada dakwah secara sembunyi kepada diiklankan dakwah? Kalau tidak kerana sabar, Rasulullah tak berani nak iklankan dakwah. Tapi oleh kerana Rasulullah memahami sabar itu sendiri ada ganjaran sebagaimana ganjaran dia menyampaikan Islam. Dalam perkara ini kita umat Islam kena faham. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita sabar, sabar bukan bermakna melatih umat Islam penakut. Sabar kita kena faham. Rasulullah di Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah sabar menyebabkan baginda dapat meneruskan perjuangan Islam walau dalam apa jua keadaan. Bila duduk di zaman Madinah Al-Munawwarah, duduk di Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat peperangan. Mengapa Rasulullah boleh masuk medan peperangan? Kerana baginda sabar. Walau takut macam mana sekalipun, Rasulullah ada sabar. Sabar iaitulah sabar melaksanakan perintah daripada Allah. Bila Allah memerintah supaya berperang, maka Rasulullah bersabar masuk medan peperangan. Ramai di kalangan umat Islam ini, dia mentafsirkan sabar dalam keadaan silap. Bila musuh bertindak jahat, dia kata sabar Syekh, sabar, sabar. Akhir sekali orang Islam penakut. Penakut. Orang buat apa saja begitu begini macam-macam, dia kata sabar, sabar. Islam ni kena ingat, sabar iaitulah kita meneruskan perjuangan Islam, kita meneruskan apa yang diperintah oleh Allah. Sabar Rasulullah di Mekah menyebabkan Rasulullah sampai ke tahap hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan segala harta benda. Duduk di Madinah, Allah menurunkan syariat yang besar-besar, syariat yang berat, antaranya syariat peperangan. Mengapa Rasulullah boleh masuk medan peperangan? Kerana baginda sabar. Jangan kita faham kalau macam Palestin, Israel merubuhkan rumah, kita kata sabar Syekh. Ini bukan sabar, penakut. Penakut. Kadang-kadang orang pihak kerajaan yang zalim bertindak macam-macam, kita kata sabarlah, nak macam mana sabar. Ini bukan sabar, penakut. Sepatutnya bila bertindak kepada kita, kita perjuangkan Islam makin kuat. Ini dak kena ugut nak tukar, konyol lalu. Ini penakut, bukan sabar. Apabila diambil tindakan, maka dia pun senyap lalu. Ini bukan sabar.
Sepatutnya dia meningkatkan kerja-kerja Islam. Mengapa dia kena tingkat kerja Islam? Kerana dia sabar. Sabar berhadapan dengan ujian yang diuji oleh Allah sehingga dia melepasi ujian. Bukan sabar menyebabkan dia mengelak daripada ujian Allah. Tidak. Sebab itu kesabaran yang diajar oleh Allah kepada umat Islam ini kita kena faham. Iaitu wabasyiris sabirin, dalam ayat yang saya sebut. Berilah berita gembira kepada orang sabar. Apa benda berita gembira? Allah nak balas kepada mereka ganjaran syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita di dalam perjuangan Islam, dalam suasana kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita bercakap masalah sabar, kita kena ingat sabar kita ni mesti kena ambil daripada Nabi. Jangan sabar ini kita tafsir dengan akal kita. Sabar ni ada cara dia, ada kaedah dia, ada peraturan dia, ada syarat dia tersendiri. Ini sabar dalam Islam. Mudah-mudahan insya-Allah sabar ini kita faham dengan baik dan kita terapkan masuk kesabaran ini dalam diri kita, dalam jiwa kita, supaya benar-benar kita berhadapan dengan sesuatu perkara ini betul-betul kita boleh sabar. Ramai orang kadang-kadang tepat Allah suruh sabar, dia tak sabar. Dengan keluarga, isteri tu sikit dia mengamuk selalu. Sepatutnya Islam suruh sabar di sini. Sabar. Kalau Sayyidina Umar, dia boleh sabar dengan isteri dia yang banyak belebel. Isteri Sayyidina Umar ni suka belebel. Belebel banyak. Dalam sejarah ada seorang sahabat ni, isteri dia belebel. Dia nak pergi ambil pendapat Sayyidina Umar. Nak minta pandangan daripada Sayyidina Umar, nak buat macam mana ni isteri dia nak berahi belebel. Tak kena beli bawang sikit, dia belebel 40 baris. Apalah abang ni tak ada guna begini-begini, duduk ingat apa benda, break kerja dia. Belebel kerja dia. Tak tahan dia. Pergi rumah Sayyidina Umar. Masuk pintu pagar, sampai di tangga, dia dengar isteri Sayyidina Umar belebel lebih pada isteri dia lagi. Dia pun pusing balik. Macam mana nak ambil pandangan, nak ambil nasihat, isteri dia belebel paruk lagi. Dia pun balik. Sayyidina Umar buka pintu, tengok ada orang balik. Sayyidina Umar panggil, sebab apa kamu ni mari rumah aku, tak jumpa dengan aku, kamu balik? Dia kata, sebenarnya aku mari ni kerana aku ada masalah besar dalam rumah tangga. Isteri aku berahi belebel. Berahi belebel. Aku mari nak ambil nasihat daripadamu, aku dengar isterimu paruk lagi pada isteri aku. Paruk lagi. Maha tali pada beruk. Paruk lagi. Dia kata aku balik. Sayyidina Umar tak kata apa. Sayyidina Umar kata, lelaki yang paling baik iaitulah orang yang bersabar dengan kerana isteri dia. Sepatah dia bagi. Lelaki yang terbaik iaitulah orang yang sabar dengan kerana isteri dia. Memang isteri ni kerana pesen dia ada. Dan orang lelaki ni pesen dia ego. Allah buat macam tu, nak macam mana? Allah buat macam tu. Duduk dalam rumah, suami ni dia ego. Duduk dalam rumah, isteri dia berjalan sepak gelas, pung, perah, pecah. Dia kata, mu ni berjalan, mata lengok langit je. Tak nampak, dia kata. Gelas letak sini tak nampak, berjalan mata lengok langit. Besok suami pula berjalan, pung, sepak gelas. Pecah pula. Isteri dia duduk diam je. Dia kata macam mana? Dia kata, aku buat rumah besar-besar, mu letak gelas sini, dia kata. Kok mana pun dia tak salah. Ni Allah buat lagu tu. Memang orang lelaki sifat dia ego, orang perempuan sifat dia belebel. Kalau tak ada sabar dua ni, jawab dia bercerai. Allah suruh sabar. Tepat suruh sabar, kita tak sabar. Dengan musuh, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, fa'tadu 'alaihi bimisli ma tada 'alaikum. Kalau musuh kamu bertindak kepada kamu, kamu bertindak sebagaimana mereka bertindak kepada kamu. Dengan musuh penakut pula. Jadi terbalik habis.
Sepatutnya dalam rumah tangga kita bersabar dengan musuh ni, kita kena bertindak. Ni jadi terbalik. Kita bertindak dalam keluarga dengan musuh, penakut apa? Jadi sabar ini kita kena ingat. Ditetap oleh Allah, dia ada kaedah dia, dia ada peraturannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita sambut Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan kesabaran ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Saya kira sekadar itulah. Kurang lebih 25 minit saya ambil untuk tazkirah pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ini sempena dengan saya datang ke sini. Baru ni mari buka dah. Ingat ke surah mana? Mari tengok sini juga. Tak apalah. Dia begini, di dalam 3 tahun yang lepas kita pernah buat satu seminar. Seminar berkenaan dengan sejauh mana dakwah Islamiah ini sampai kepada masyarakat bukan Islam. Seminar ini di kalangan para alim ulama, guru-guru pondok, pensyarah-pensyarah universiti. Bila kita buat seminar, kesimpulannya dakwah kepada masyarakat bukan Islam ni hampir tak berlaku di Malaysia. Hampir tidak ada. Kalau ada pun orang dakwah orang asli, dalam hutan, dakwah orang asli. Kita bawa beras pergi tengah hari, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mari Kristian tengah hari, dia sapuh Kristian pula. Mari petang, kalau Yahudi mari, dia masuk agama Yahudi pula. Ini orang asli. Tak ada asli seorang sini tu. Lama ada asli marah. Saya pernah pergi bersama dengan orang asli. Bila masuk, kita nak ajar mengucap dia, dia tanya saya. Dia kata, "Ustaz, masuk Islam berapa kali dah kan?" Saya 5 kali dah mengucap masuk Islam kan. Dia tanya, "Kita masuk Islam berapa kali?" Dia 5 kali dah kan. Kacau. Ini realiti yang berlaku. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat Cina, masyarakat India ni hampir tak berlaku. Tak berlaku, kita tak sampaikan dakwah. Persoalannya kalau mereka mati, dia mati, orang bukan Islam tentu akan dihimpun oleh Allah dalam neraka. Kalau dia dakwa kepada Allah, "Wahai Allah, kami duduk di Malaysia dalam masyarakat majmuk, majoriti orang Islam. Macam mana kami nak masuk Islam? Kami dilahirkan bukan Islam. Waktu kami besar, kami bergaul, kami berkawan, orang Islam tak pernah memperkenalkan Islam kepada kami." Kalau Allah tanya kita balik, mengapa kita tidak sampaikan Islam kepada masyarakat bukan Islam? Jawab dia, kita tak boleh jawab. Bila kita bincang, rakan-rakan semua, kita bentuk satu ahli jawatan kuasa untuk ambil tindakan. Lalu kita bincang, kita mesyuarat, kita buat keputusan, kita nak bina sebuah college untuk melahirkan tenaga dakwah. Bukan kita nak pera orang mu'allaf yang baru masuk Islam, tak. Kita nak orang Melayu kita ataupun siapa saja, orang Cina ke siapa, belajar tempat kita supaya dia mahir menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Kerana dakwah kepada bukan Islam ini, dia ada metodologi dia khusus, dia ada manhaj dia, dia ada cara dia. Tak, bukan macam kita cakap kepada orang Islam. Dan kebetulan, oleh kerana saya sendirinya, bidang pengajian sayanya dakwah kepada orang bukan Islam, maka mereka sepakat lantik saya jadi pengurusi. Saya tolak di peringkat awalnya, saya tak nak, saya tahu dah sakit kepala. Tapi bila minta, patut saya pemerenung kata aku ni wajib fardu ain. Kena sampaikan dakwah tambahan pula dalam perjuangan Islam kita ni pun tidak ada benda ni. Jadi supaya perjuangan kita lebih syumul, lebih lengkap, maka saya terima. Dan kita nak buat sebuah college. Alhamdulillah college ini kita buat dah. Kita buat, cuma tak siap lagi. Bangunan yang kita binanya sebuah bangunan yang besar, 100 kaki kali 120 kaki. Tinggi dia 5 tingkat. Macam universiti lah besar. Kita buat, alhamdulillah kerangka dia ni dah siap semua dah. 5 tingkat dah siap, dinding dia separuh dah siap. Kita dah habis belanja kurang lebih 1.4 juta. Dah kita belanjakan. Alhamdulillah pembangunan telah mencecah 60%.
kurang lebih 60% dah pembangunan siap, dan kita harap Ramadan tahun hadapan ini kita nak resmi. Kita nak pengambilan pelajar dan sebagainya, kita nak resmi bulan Ramadan tahun hadapan kalau diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau keuangan ni cukup. Jadi kita bina. Dan kolej ini duduk di Besu, Terengganu. Walaupun duduk di Besu, operasi dia untuk satu negara. Dan kita harap selepas daripada ini ada tiap-tiap negeri ini bina kolej ini, supaya orang lain boleh tiru. Saya nak buatnya model supaya ada orang tiru selepas daripada ni, biar ada tiap-tiap negeri, kerana benda ini adalah satu perkara yang besar. Cuma kita buat di Besu. Orang tanya, dah buat apa di Besu Ustaz? Jawab dia, saya orang Besu. Saya duduk Besu. Kebetulan saya ada tanah. Saya beli tanah 5 ekar, dan saya wakafkan untuk kolej ini sebanyak 4 ekar. Saya buat rumah sekar, rumah tepi rumah saya. Saya buat di pinggir bandar Jertih, Terengganu. Sesiapa yang kalau ada orang Kelantan ke mana ke, kalau lalu situ, minta singgah lah. Minta singgah tengok. InsyaAllah kita buat besar. Dan di Besuk ni juga saya nak supaya lengkap. Di Besuk ni dia ada belaka. Kerajaan Hadari, Islam Hadari pun Besuk. Kerajaan Langit pun Besuk. Ni. Jadi kerajaan langit ni dekat lah, kita buat kerajaan langit. Kita ni kerajaan bumi. Komplek ni kerajaan bumi. Jadi saya buat bangunan 5 tingkat, bangunan yang lebih besar daripada Ayah Pen lagi. Ayah Pen dia buat bangunan 7 juta habis. Tapi kecil, kita buat insya-Allah dalam 3 juta aja, tapi besar. Ikut pandai dia lah dia tu. Kita buat, dan insya-Allah malam ni kebetulan saya hadir, dan kita nak berkongsi kebajikan ini. Dan bagi saya, mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama menyumbang. Paling tidak sumbangan kita itu kita boleh jadikan satu alasan dengan Allah. Kita nak dakwah, kita kata kita tak tahu dia punya metodologi, kita tak tahu apa benda agama Buddha, tapi kita ada sumbangan ke arah ini. Kita ada sumbangan kita. Paling tidak kita boleh jawab. Itu tujuan, dan insya-Allah mudah-mudahan doa daripada hadirin dan hadirat amat-amat saya harapkan supaya kami diberi kekuatan oleh Allah. Kerana kadang-kadang sekali-sekali mari mikir lembek berasa. Lembek. 1.4 juta telah kita belanjakan. Saya terpaksa kena bagi tahu malam ni. Pungutan dana yang kita buat tak sampai 600,000. Tak sampai 600,000. Perbelanjaan yang telah kita belanja 1.4 juta. Faham lah. Faham. Jadi kita nak buat lagi. Tapi alhamdulillah tak lekat hutang. Tak ada hutang. Tu faham lah. Maknanya lembek ahli jawatan kuasa ni mepeh. Lembek. Jadi insya-Allah sama-samalah pakat batu. Mereka tolong pakat batu. Mudah-mudahan insya-Allah bila siap komplek pendidikan dan dakwah Islamiah ini, dia akan jadi mercu tanda kepada perjuangan Islam dalam waktu yang sama insya-Allah. Jadi malam ini brosur saya ada bawa, CJ wakaf pun ada, orang yang nak bagi tabarruk, bagi derma pun boleh secara direct, nak bagi zakat dan sebagainya pun boleh. Yang tak bawa duit ambil brosur, ada nombor akaun, tolong sumbangkan dan tolong panjangkan kepada rakan-rakan yang ada keuangan. Siapa-siapa sahabat tolong bagikan. Mudah-mudahan insya-Allah usaha ini berjaya dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.